Namun mengorbankan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bukanlah penyelesaian tuntas dan adil kepada masalah penguasaan bahasa Inggeris. Hakikatnya, sidang perwakilan sekalian, UMNO membahayakan kepentingan dan kedudukan orang Melayu di Malaysia. Untuk menutup kerja jahat mereka, pihak yang mempersoal dan mencabar mereka dilempar dengan tuduhan pengkhianat orang Melayu. Penahanan tanpa bicara (ISA) menjadi senjata ampuh menyekat suara rakyat. Kecenderungan pemimpin UMNO yang hanya mementingkan keuntungan untuk diri mereka, keluarga dan kroni menjadikan kita amat bimbang dengan masa depan orang Melayu di negara ini. Maka demi menjamin benteng terakhir orang Melayu, yang ini kuasa politik, tidak menjadi bahan dagangan UMNO, Angkatan Muda Keadilan mencabar United Malay National Organisation meminda Perlembagaan Persekutuan bagi memasukkan syarat dan jaminan bahawa jawatan Perdana Menteri hanya boleh disandang oleh seorang Melayu. Alasan jawatan tersebut dipegang oleh seorang Melayu hanya semata-mata kerana UMNO berkuasa tidak boleh kita terima sama sekali. Sejarah membuktikan UMNO sanggup menggadai dan memperdagangkan apa sahaja di Malaysia ini. Memberikan jaminan perlembagaan bahawa hanya seorang Melayu boleh menjadi Perdana Menteri adalah tindakan yang adil bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Perkara ini tidak asing lagi di Malaysia. Hampir semua negeri di Malaysia mensyaratkan ketua kerajaan negeri mestilah seorang Melayu. Hakikat demografi dan perwakilan di parlimen juga menjadikan tidak munasabah seorang bukan Melayu dilantik ke jawatan Perdana Menteri. Asas cabaran ini, sidang perwakilan sekalian, bukan timbul daripada sentimen perkauman, tetapi ia bertitik tolak daripada prinsip justice as fairness, yakni meletakkan sesuatu pada kedudukan yang sepatutnya. Itulah makna keadilan seperti yang diungkapkan oleh pakar undang-undang falsafah iaitu John Rawls di dalam bukunya A Theory of Justice. Saya ingin tanya kepada saudara sidang perwakilan, Melayu bagaimana yang selayaknya menjadi Perdana Menteri? Pastinya bukan Melayu yang korup, zalim dan menindas. Hanya Melayu yang adil layak menjadi Perdana Menteri Malaysia ini. Kerana itu kita menawarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri reformasi yang pertama di Malaysia. Itu dalam konteks kuasa politik orang Melayu ini, bila mereka menyatakan bahawa Pakatan Rakyat tidak menjaga kuasa politik Melayu, which is not true, itu tidak betul. Okay? Sebab atas nama kuasa politik orang Melayu, baris UMNO boleh juga mengkhianati kerana tidak ada jaminan perlembagaan. Apa jaminan kuasa politik orang Melayu tidak akan dikhianati oleh Barisan Nasional? Tak ada jaminan. That's why saya mengambil keputusan untuk challenge Barisan Nasional. Kalau betul dia berani nak jaga kuasa politik orang Melayu, buat perlembagaan. you buatlah, you benar. You faham tak saya punya point? Is it something like Pakatan Police as well? Pakatan will be Ya, of course, itu suara pemuda. Yeah. PRU believes that there should be a constitutional change. We challenge the Barisan Nasional. But will you support that point? Based on demografi yang saya sebut dan juga perwakilan di parlimen adalah munasabah, which is reasonable. Which is reasonable to have a prime minister from the Malaysia. Apa masalah? So if demographics change, then we should change the constitution of the demographics again. The current situation now as such, ialah kita tidak ada masalah untuk Perdana Menteri kepada orang Melayu. Dan itu kita punya pendirian. Kenapa? Dasarnya keadilan. Justice as fairness. Konsep justice as fairness itu bermaksud dalam konteks sekarang berdasarkan demografi, berdasarkan perwakilan dalam parlimen. Okay? Adalah satu perkara yang munasabah untuk kita challenge Barisan Nasional. Ada satu constitutional garanti bahawa pemimpin atau Perdana Menteri Melayu adalah daripada kedua partai. MK setuju untuk mengubah perlembagaan agar Perdana Menteri itu dihadkan untuk orang Melayu saja. Bila kalau kita jadi kerajaan, kita boleh cuba, kita boleh nyatakan pendirian kita. Sekarang ni kita belum lagi berada dalam konteks. Tapi ada tak kuat betul itu? Seandainya MK ataupun BKR jadi kerajaan, sekiranya kita jadi kerajaan, dari segi perlembagaan. begini, my challenge is to Barisan Nasional and UMNO. Okay, let me make it clear to you. My challenge to Barisan Nasional, UMNO. Kalau kita jadi kerajaan, if UMNO wants to do, they do. So you want to? Dalam keadaan sekarang, we want to. Kalau you jadi pemerintah, Yelah, dalam that's why Nasional buat. Bila kita takkan buat Nasional, let Barisan Nasional buat. cabaran ketua ANC kepada UMNO untuk meminta perlembagaan agar jawatan Perdana Menteri dihadkan kepada dan
Anda baca ucapan Ketua MK, bukan pendirian Angkatan Muda, bukan pendirian keadilan, bukan juga pendirian Pakatan Rakyat. Oleh kerana UMNO hanya bicarakan soal Melayu, dia cabar UMNO untuk meminda kalau sanggup. Tapi pendirian dia ialah bahawa Malaysia pertamanya terikat dengan perlembagaan, keduanya prinsip fair and just. Jadi itu pendirian kita. Yang dia lontarkan itu challenge, cabaran kepada UMNO, kerana UMNO bicara Melayu saja, Melayu atasan, bukan Melayu rakyat. Jadi dia cabar, pindah. Kita tidak akan sokong. Pendirian kita ialah kekal peruntukan perlembagaan yang ada. Kita cabar UMNO kerana UMNO bicara soal Melayu sahaja, itu pun kita pertikai, bukan Melayu rakyat, bukan Melayu bawahan, Melayu atasan. Okay? Jadi pendirian kita jangan dikelirukan, kerana saya juga baca bila saya tengok liputan dari media, saya baca teks ni ke surat 10, 11, 12 dan nyata bahawa ini lontaran cabaran kepada UMNO dan dijelaskan pendirian Melayu, pendirian keadilan termasuk AMK itu tidak berganjak dari peruntukan keadilan, peruntukan perlembagaan dan prinsip yang ada dalam pendidikan. Boleh kalau betul saya punya tafsiran. Saya dah bilang dah. Jadi mengapa PKR mencabar UMNO untuk melakukan sesuatu yang bersifat perlawanan? Sebab dia sebut negeri ini hanya Melayu, ketuanan Melayu, dasar untuk Melayu. Dia cuba kelirukan masyarakat Melayu. Jadi kita nak kata itu saja strategi dia lah, bukan strategi saya, strategi Ketua AMK. Jadi PKR seharusnya mencabar sesuatu yang maju ke depan dalam demokrasi yang keadilan. Betul. Itu soal pendekatan. Dia sebenarnya menunjukkan apakah benar UMNO konsisten. Kalau dia buat begitu, dia tidak akan menang dalam pindaan, kerana kita tidak akan menyokong. Pakatan Rakyat tidak akan menyokong. Tapi kita nak tengok apakah berani UMNO melakukan apa yang dia lakukan di kampung. Di kampung dia lakukan begitu. Kalau begitu saya kata bawa ke parlimen. Alright. Tapi bukan pendirian kita, bukan. Itu kena jelas. Jadi bagaimana apabila terhadap strategi itu berpihak? Tak timbul konteks dia apa. If you suggest to the Malays, this is a Malay country, this is Malay leadership, this is Malay everything, then we challenge you, I mean the youth, not me, some sort of challenge you to amend the constitution. What is our stand? We disagree. We respect the provisions of the constitution. There is a strategic position that we take. It doesn't change the policies for keadilan or for Pakatan Rakyat. I think it is fair to report what he said.